Hai, mari kita bermula dengan doa. Tuhan kami di syurga, betapa berterima kasih ke atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami seharian. Dan kami berterima kasih kerana dalam bencana COVID ini, Tuhan masih lagi melindungi kami agar kami selamat, dan kami masih lagi di dalam rahmat serta segala kurnia baik yang diberikan oleh Tuhan. Atas nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai semua, kita kembali lagi untuk ke topik yang baru. Kita kali ini akan mulakan dengan satu topik yang baru. Jadi topik ini kita ambil dari buku Malayaki. Okey. Buku ini sebenarnya adalah sebuah buku yang sangat menarik. Tapi sebelum ini saya ingatkan buku Malayaki ini khusus berbincang mengenai persembahan persepuluh. Kerana selalunya kalau mau berbincang pasal persembahan persepuluh ini, pasti kita rujuk kembali kepada buku ini. Bukan itu saja, buku ini juga dari antara kalangan nabi-nabi kecil. Dan lagipun buku yang terakhir sekali dalam Perjanjian Lama. Jadi saya ada satu tanggapan ya bahawa buku ini kurang menarik dengan isi kandungannya atau kurang penting apa yang dikata dalamnya. Tetapi ternyata saya salah. Semasa saya menyediakan perkongsian ini, baru saya sedari bahawa buku ini cukup menarik sekali. Malahan sangat bagus isi kandungannya dan segala yang dibangkitkan begitu relevan dalam hidup kita. Jadi saya akan memulakan hari ini dengan latar belakang dan ringkasan kerangkaan buku Malayaki ini. Malayaki. Okey, pada waktu buku Malayaki ini ditulis, orang Israel sebenarnya sudah kembali ke Jerusalem dari pembuangan. Akan tetapi segala harapan dan cita-cita mereka yang diharapkan itu seperti tidak tercapai. Tempatnya di Jerusalem itu masih kurang teratur, hasil tanamannya juga tidak memuaskan. Ada rumah Tuhan yang telah dibina oleh Nabi Jeremiah sebelum ini, tetapi ianya cuma hanya sekadar cukup pakai. Tiada tolok bandingannya kalau nak dibanding dengan yang dibina oleh Raja Salomo yang dahulu. Tidak ada istana sebab tidak ada lagi raja masa itu. Memang masih ada keturunan di raja, tetapi tidak ada kerajaan. Tiada tahta, tiada keagungan dan hanya mampu hidup seperti orang biasa. Oleh yang demikian, melihat keadaan sebegini, orang Israel mula sangsi dan bertanya, adakah ini semua yang mereka mahukan? Adakah ini tujuan untuk mereka kembali ke Jerusalem? Adakah Tuhan masih mengingati mereka? Adakah Tuhan masih mahukan mereka? Adakah Tuhan masih mengasihi mereka? Ini penting. Jadi orang Israel tahu mereka tidak dibenarkan menyembah Tuhan yang lain selain Yahweh. Tuhan Yahweh, kan? Jadi mereka juga tahu berat akibatnya kalau mereka mengingkari arahan Tuhan. Maka itu mereka terpaksalah mengikut Tuhan meskipun tidak bersungguh-sungguh. Akan tetapi dalam hati mereka sebenarnya sungguh pun mereka buat semua yang diwajibkan. Hati mereka tidak benar-benar menghayati dan mengutamakan Tuhan. Segala apa yang dijalankan hanyalah sekadar sebagai upacara yang perlu. Langsung tidak ada makna di dalam hati mereka. Mengenai ini, cuba kita fikirkan. Kadang-kadang setengah dari kita juga sama. Kita pergi ke gereja adalah kerana dipaksa oleh ahli keluarga, bukan? Kita menyertai online worship juga kerana terpaksa, kerana kalau tidak nanti kalau pastor tanya apa yang dia cakap, tahu ke apa topik yang pastor cakap? Persembahan juga adalah terpaksa. Semua ini
bukan lagi keutamaan dalam hidup, tetapi hanyalah dilakukan semata-mata atas faktor kewajipan, sudah jadi kebiasaan, dan itu mungkin ada ritual, upacara yang semata-mata. Kita tak buat macam kita bersalah, kita terasa bersalah. Jadi apa nak buat? Kita buatlah sikit-sikit cukup. Asalkan ada buat, sudah. Okey? Jadi orang Israel pada masa itu juga mula bertanya, apakah syarat minima yang diperlukan untuk ke rumah Tuhan? Berapakah kadar minima yang diperlukan untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Sama tak dengan kita semua? Kita pernah tak bertanya, setiap minggu tu saya kena pergi gereja ke? Bukankah kata Tuhan hidup di dalam hati kita? Asalkan hati kita ada Tuhan, kan dah cukup. Perlu tak kalau kita ke gereja lagi, kena lagi menyertai pelayanan itu, pelayanan ini? Perlu tak? Bukankah ataupun kalau minggu ini saya sudah menghadiri cell group satu, Bible class satu, dah online worship satu, jadi boleh tak minggu depan tu saya tak payah pergi lagi ke gereja ataupun online worship? Sebab dalam minggu ni dah 2-3 kali saya dengar khutbah. Itulah alasan kita. Pernah tak kita terfikir? Ataupun pagi tadi saya dah bangun, okey, saya dah buat doa untuk seharian hidup saya. Jadi nanti malam sebelum saya tidur tu, kena tak saya doa lagi sekali? Nampak? Jadi kita ini sekarang sudah mula mempunyai cara yang sama seperti apa yang berlaku, kan? Sebab kita tidak ada makna lagi. Perbuatan itu sudah tidak mempunyai apa-apa makna, cumalah satu ritual ataupun upacara. Sampaikan mungkin kita pada ada yang terfikirkan, okey Tuhan, macam ni, hari Ahad masa yang dinantikan itu, boleh tak saya tak mau buat online worship, tetapi janji saya sebelum minggu yang depan, Ahad yang depan itu, janji saya buat balik, cover balik. Ada tak macam tu? Ataupun yang lagi teruk nanti, mungkin okeylah Tuhan, untuk bulan ini 3 minggu depan biarkan saya tak payah buat, tapi saya janji sebelum akhir bulan ini sekaligus saya tengok 4 worship video, saya cover balik. Boleh tak? Yang tengok pun kita cari yang pendek-pendek, okey, 10 minit, 15 minit, dan depan-depannya puji-pujian itu tak payahlah, itu saya tak perlu. Yang penting saya nak dengar khutbah saja, itu je. Ada tak kita buat macam ni? Terfikir pula. Jadi mengenai persembahan ini sebenarnya ia menjadi satu topik yang susah, okey, di mana orang Israel tidak lagi merasai kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi persembahan mereka menjadi tidak rela. Masalah ini tetap berlaku kepada kita, ya. Kita rasakan ajaran persepuluh ini kurang sesuai dengan zaman sekarang. Itu zaman dulu. Kita tidak merasakan sumber pendapatan yang kita dapat itu adalah berkat dari Tuhan. Kita berasa ianya adalah daya usaha saya sendiri, kerja keras saya sendiri. Saya yang bertungkus lumus, bekerja keras untuk mendapatkan sumber pendapatan. Saya tak nampak pun saya duduk, Tuhan bagi dekat saya, kan? Tetapi disebabkan Alkitab masih ada teks sebegini, ya, buku Malayaki inilah, jadi saya terpaksa buat. Kita terpaksa buat. Kita buat pun dengan harapan agar nanti Tuhan, saya bagi satu, Tuhan bagi saya balik lagi lebih 9 ganda. Itu baru saya bagi. Betul. Pasal persembahan ini, kita sangat-sangat berkira dengan Tuhan sebenarnya. Persembahan persepuluh itu kadang-kadang kita ada tak yang dari kalangan kita ni pernah terfikir, pendapatan yang saya dapat itu harus tak saya ditolak dengan
kos minyak, tol, ataupun perlu tak saya tolak dengan apa kebajikan yang saya telah buat sebelum ini. Saya pernah bagi orang tua itu RM5, itu nak tolak ke? Ataupun setiap bulan saya bagi duit sedikit pada mak bapak saya, duit itu kena tolak tak dari kiraan persepuluh itu? Nampaknya kita terlalu sangat berkira, kan? Betul tak? Jadi apa yang dipersembahkan sudah bukan lagi menjadi hadiah kesyukuran, tetapi ia menjadi satu beban dan titik pertikaian. Jadi ini terjadi pada waktu orang Israel dulu, dan juga masih lagi terjadi pada apa yang kita terjadi pada hari ini. Jadi pada tempoh masa tersebut, para imam juga menjalankan upacara keagamaan sekadar untuk menyara hidup. Sebab pada masa dulu, para imam ni terdiri daripada kaum Levi. Okey, jadi mereka tidak ada tanah, tidak mempunyai harta. Jadi mereka bergantung kepada persembahan orang ramai kepada gereja, dan dia mengambil makanan dari situ. Okey, jadi mereka tidak lagi membuatnya dengan betul, dan hanyalah untuk sekadar menyara hidup, menjalankan hidup mereka. Matlamatnya bukan untuk membawa umat mendekati Tuhan, berdoa untuk Tuhan, dan mengingatkan umat dengan kata-kata Tuhan. Jauh lagi lah kalau perlu nak bagi kata-kata kebenaran daripada Tuhan. Pelayanan mereka juga dan persembahan sekadar ala casual sangat cuai. Para imam tidak menitik beratkan persembahan dari orang ramai. Mereka menerima persembahan yang kurang sempurna. Apabila kita tidak menurunkan ajaran yang sebetulnya, ya, kepada generasi yang di belakang kita, okey, kita tidak akan menitik beratkan persembahan kita kepada Tuhan juga. Kesan yang paling nyata dan paling awal dilihat adalah keruntuhan moral dan akhlak. Ini paling cepat. Sebab itu, lelaki Israel ini mula menceraikan isteri mereka dengan pelbagai alasan. Isteri itu dah tidak bagus, isteri tidak cantik, isteri tidak subur, dan sebagainya. Kemudian mereka mula terpengaruh untuk mengawini perempuan bukan Israel. Untuk mereka, kalaulah Raja Salomo boleh berkahwin dengan gadis bukan Israel, kenapa pula mereka tidak boleh? Dan semakin ramai janda yang diceraikan, dan janda ini tidak lagi mampu menyara kehidupan mereka, hidup merempat, maka masalah sosial mula berlaku. Janda mula melakukan kegiatan yang terpesong dan tidak baik untuk meneruskan kehidupan mereka. Maka orang Israel melihat situasi begini, maka mereka mula mencari punca kesalahan. Siapa yang harus disalahkan? Apa yang menyebabkan mereka begini? Jadi mereka kata, okey, Tuhan yang disalahkan. Tuhan yang disalahkan. Tuhan dipersalahkan kerana dikatakan tidak mengasihi orang Israel dan tidak mempeduli kebajikan mereka. Mereka juga berkata, kalau kita tidak percaya, kalau begitu, lebih baik kita jangan percayakan Tuhan sebegini. Tuhan yang meninggalkan mereka dan tidak mengendahkan mereka. Bukan itu saja, mereka bahkan memburukkan Tuhan dengan mengatakan Tuhan tidak menghukum orang yang membuat jahat. Begitu juga Tuhan tidak memberi ganjaran kepada orang yang baik. Wah, berani sungguh berkata demikian, bukan? Berani, cukup berani. Berani tak kita berkata begitu? Cuba kita fikirkan. Sebenarnya sungguh pun kita tidak mengeluarkan kata-kata tersebut dah.
Adakah tingkah laku kita juga sedemikian? Baik. Kenapa? Pernah tak kita berasa begini? Kenapa saya ini sudah lama mengikut Yesus, tak nampak pun apa kebaikan untuk diri saya? Kenapa saya tidak kaya lagi? Kenapa saya tidak setanding dengan jiran saya? Kenapa kawan saya mempunyai kehidupan yang lebih baik, sedangkan mereka ni semuanya bukan Kristian? Mereka boleh hidup ikut suka hati mereka sahaja. Nak buat apa? Buat saja. Tak payah, tak kisah. Pernah tak kita terfikir gitu? Adakah kita hidup dengan ketidakpuas hati kita pasal semua ini? Adakah kita beranggap bahawa yang semua kita buat selama ini sudah sia-sia? Tuhan tidak pun melihat kita. Tuhan tidak mengasihi kita dan meninggalkan kita. Mungkin ya, dari mulut kita, bibir mulut kita tak pernah cakap sedemikian. Tetapi adakah cara hidup kita, tingkah laku dan kelakuan kita sudah menunjukkan kita berasa demikian? Dalam buku ini, Malayaki harus menyelesaikan semua masalah tadi. Jadi dia perlu membawa utusan dari Tuhan kepada orang Israel. Kali ini, utusan yang diberikan sungguh berlainan. Tidak lagi Tuhan menggunakan lagu, puisi ataupun ibarat. Tetapi kali ini dalam bentuk amaran dan teguran yang amat tegas. Dan selepas itu, Tuhan mendiamkan diri dan tidak memberi sebarang utusan kepada Israel melalui mana-mana Nabi selama 400 tahun. Ya. Jadi Malayaki ini dengan penuh taat dan kewajipan membawa utusan ini kepada orang Israel dan memberitahu mereka setiap satu apa yang Tuhan mahu dia sampaikan. Tetapi orang Israel ini pula berasa tersinggung dan terasa teraniaya dengan teguran Tuhan. Oleh itu mereka berhujah dengan Tuhan, mengatakan Tuhan yang tidak mempedulikan mereka dan meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan membalas kepada mereka, Israel, kamu yang memulakannya terlebih dahulu. Mereka yang mula-mula menjauhi Tuhan. Oleh itu Tuhan berpaling dari mereka. Umat Israel tidak mengaku, malah bertanya pada Tuhan, mana ada? Bila? Bagaimana pula Tuhan cakap macam tu? Okey. Oleh itu Tuhan pun melalui Malayaki dengan satu-satunya ditunjuk dan dijelaskan kepada mereka. Tujuan utama Tuhan untuk mengutuskan Malayaki pada umat Israel adalah supaya mengingatkan orang Israel memperbaharui kesetiaan dan perjanjian mereka dengan Tuhan. Dan pada masa yang sama juga boleh memperbaharui hubungan antara Israel dengan Tuhan. Kerana kita telah disebutkan tadi, orang Israel telah meninggalkan Tuhan dan tidak lagi benar-benar ikhlas dengan Tuhan. Yang hanya tinggal hanyalah upacara dan wayang saja. Okey. Maka Tuhan mahu Malayaki mempersediakan jalan untuk orang Israel ini bertaubat sebelum terlambat. Sebelum Tuhan melaksanakan hukuman yang berat kepada orang Israel. Inilah kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak berbelah bagi kepada umatnya. Malayaki di sini sebenarnya bukanlah nama seorang nabi ya. Kerana di dalam bahasa Ibrani Malayaki bermaksud pengutus. Maka disebabkan di dalam buku ini tidak ada nama nabi yang disebut, maka buku ini diberi nama Malayaki ataupun pengutus. Ya. Jadi ini adalah pengenalan dan kerangkaan kasar pasal buku Malayaki ini. Dan disebabkan masa pengenalan sudah panjang, jadi saya rasa saya akan berhenti di sini untuk kali ini. Dan kita akan
melihat buku Malayaki ini secara terperinci selepas ini, dan kita akan melakukannya bersama-sama. Ya. Dengan itu, untuk hari ini biarlah saya ingatkan kepada kita semua, ingatkan kembali apakah perjanjian, apakah hubungan kita dengan Tuhan, bagaimanakah kehidupan kita, pelayanan kita, persembahan kita dengan Tuhan. Adakah itu hanyalah kewajipan semata-mata? Adakah itu sudah menjadi kebiasaan? Adakah itu adalah sebenarnya satu paksaan dan kita melakukannya dengan tidak rela hati pun? Tetapi untuk kali ini, biarlah sebelum kita meneruskan Malayaki pada masa yang depan, biarlah hari ini kamu ingat kembali, renungkan dalam hidup kita, pelayanan kita bagaimana. Kita buat ini adalah keutamaan hidup ataupun kewajipan paksaan. Persembahan kita adalah hadiah kesyukuran ataupun sudah menjadi satu beban yang kita tidak mahu lagi tanggung. Oleh itu, saya habiskan dengan doa. Tuhan kami di syurga, terima kasih sekali lagi untuk masa ini. Terima kasih kerana Tuhan menyertai kami di dalam pelayanan tadi. Dengan itu, kami berdoa agar Tuhan tetap bersama kami, mendekati kami untuk minggu yang akan datang. Untuk kehidupan kita, biar setiap hari, setiap masa kami dapat merasai Tuhan. Tuhan bercakap dengan kami melalui kitab, melalui doa dan melalui waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan, dan kami berikan segala yang ada di dalam hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Atas nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.